Hari ini Mahkamah Tinggi Shah Alam telah memutuskan bahawa kes yang melibatkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di bawah Akta Pencegahan Rasuah di bawah Seksyen 16 AB begitu juga dengan kes di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Hari ini Mahkamah Hakim Muhammad Yazid telah memutuskan bahawa kedua-dua pendakwaan yang melibatkan Presiden UMNO yang berjumlah 40 pertuduhan, kesemuanya didapati pihak pendakwaan telah gagal untuk membuktikan bahawa kes tersebut mempunyai prima facie. Maksudnya saudara, dalam erti kata lain, bahawa kes ini tidak cukup kuat untuk Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipanggil untuk membela diri. Beberapa sebab telah diberikan, lebih kurang 68 muka surat. 68 muka surat penghakiman telah dibacakan oleh Hakim Datuk Yazid, dan antara perkara yang dipetik tuan-tuan adalah kerana kegagalan pihak pendakwaan untuk membuktikan dari segi money trailnya, dari segi penyampaian wangnya yang dikatakan telah disampaikan sejumlah lebih kurang untuk satu kes tu sampai 13 juta Sing dollar. Untuk satu kes lagi ada yang sejumlah 15,000 Swiss franc. Ianya lebih kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh saksi nombor 15, saksi nombor 16, saksi nombor 17, iaitu Harry Lee, begitu juga dengan Wan Quresh ataupun dikenali sebagai Wan Badak, dan juga David Tan, yang Hakim Datuk Yazid telah menamakan ketiga saksi utama pihak pendakwaan ini sebagai saksi yang tidak ada credibility dan tidak boleh dipercayai. Tuan-tuan, tidak boleh dipercayai. Dalam berarti kata lain, saudara, hakim tidak percaya, terutamanya bila mana mereka mengatakan bahawa UKSB tidak ada duit untuk membayar Datuk Seri Zahid ataupun melakukan pembayaran ataupun sumbangan politik kepada Datuk Seri Zahid, dan mereka mendapatkan sumbangan ini daripada pihak Hong Kong, dan pihak Hong Kong pula adalah diuruskan oleh seorang wanita bernama Nicole, yang merupakan staf kepada Harry Lee. Malangnya tuan-tuan, walaupun kenyataan Nicole diambil, tetapi Nicole tidak dibawa sebagai saksi dalam kes ini. Dan kita lihat antara perkara-perkara yang menyebabkan hakim menyimpulkan kemungkinan besar bahawa duit mungkin diberikan oleh pihak Hong Kong, tetapi tidak sampai kepada Datuk Zahid seperti mana yang dikabarkan oleh ketiga-tiga orang saksi ini. Malah kehidupan mewah luar biasa ketiga-tiga orang saksi ini, contohnya macam Wan Quresh ataupun dikenali sebagai Wan Badak, yang mempunyai pendapatan hanya RM10,000 sebulan, boleh mempunyai banglo di Putrajaya, boleh mempunyai rumah semedi di Cyberjaya, boleh ada apartmen kondominium mewah di Pavilion Residence, mempunyai beberapa 2 biji Range Rover, mempunyai beberapa biji motosikal berkuasa tinggi Harley Davidson, dan macam-macam lagi kekayaan. Malah membayar
lembaga hasil dalam negeri berjuta ringgit, tuan-tuan. Macam mana gaji 10,000 boleh ada kekayaan sebegitu banyak? Jadi hakim menggambarkan ada kemungkinan besar duit-duit yang telah diterima ini dibedak ataupun diagih-agihkan oleh ketiga-tiga orang manusia ini, tuan-tuan. Ketiga-tiga orang saksi ini, dan tidak diserahkan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ini antara benda-benda yang berlaku dalam mahkamah hari ini. Hakim membaca judgement lebih kurang 2 jam. Saya tak masuk ke dalam, tetapi saya mendengar macam-macam cerita. Jadi saya hari ini akan cerita lebih kurang ringkas tentang apa yang berlaku berdasarkan maklumat yang kita terima dan berdasarkan apa yang dipanggil sebagai keputusan yang telah dibacakan oleh hakim ini. Kita pun tak lagi go through kesemuanya. Namun perjalanan kes UKSB ini saya mengikuti dan selalu saya hadir dalam perbicaraan, dan insyaAllah kita akan kupas satu persatu bagi mereka-mereka yang tak jelas. Bagi mereka-mereka yang tidak jelas, mungkin kita akan memperjelaskan dengan lebih jelas lagi. Nak tahu juga tu status dia sebenarnya, adakah kes ini tak boleh diulang lagi ataupun dirayu oleh pihak? Okey, dia macam gini. Kalau ikut keputusan hakim tadi, hakim memutuskan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepaskan dan dibebaskan. DAA. Maknanya dalam arti kata lain, beliau tidak boleh didakwa semula di mana-mana mahkamah di bawah seksyen yang sama, di atas pertuduhan yang sama. Okey? Dan hakim tadi pun lebih kurang memesan supaya pihak pendakwaan ni tidak payahlah nak merayu. Merayu tu boleh, tetapi hakim menasihatkan supaya tidak payahlah merayu. Cuma saya dikabarkan tadi, hakim ketika membaca judgement tadi di penghujung, beliau menitiskan air mata. Beliau menitiskan air mata, minum air 2 kali untuk meneruskan sampai habis. Jadi saya rasa beliau pun bertaruh jugalah dalam membuat keputusan yang tepat ini. Apa sebab sehingga beliau menitiskan air mata, ataupun mungkin beliau sedih melihat apa yang berlaku dalam negara ni, kita tak tahu. Banyak andaian boleh dibuat. Orang kat luar banyak andaian. Ada yang kata dengan saya kemungkinan besar beliau di pressure. Adalah orang yang mengatakan. Namun nak pressure orang yang akan pencen lagi 1-2 bulan bukan satu benda yang mudah. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah SWT kerana akhirnya beliau telah membuat keputusan without fear and without favour. Beliau pun menyatakan dalam penghakiman dia, beliau cuba untuk tidak mengambil kira sebarang faktor luaran. Maksudnya kalau ada orang berkata tentang kes ini, dia tak ambil kira. Kalau ada orang buat pressure ke apa, dia takkan peduli. Maknanya dia cuba nak menyampaikan keputusan yang seadil-adilnya. Dan kalau kita masih ingat lagi sepanjang tempoh kes, terutamanya bila peguam-peguam Datuk Seri Ahmad Zahid re-examine ataupun cross-examine ataupun apa dipanggil cross-examine ni? Soal balas. Menyoal balas saksi-saksi pihak pendakwaan. Hakim Datuk Yazid pernah bertanya, kalau ikut laporan polis, laporan SPRM yang dibuat, laporan SPRM itu dibuat ke atas Datuk Seri Syamsuddin dan juga ke atas Datuk Zahid. Persoalan dia,
persoalan dia. Kenapa hanya Datuk Zahid yang disiasat dan didakwa? Itu yang pihak SPRM tak boleh nak menjawab. Dia kata, ada satu orang pegawai lain yang menyiasat Datuk Seri Syamsuddin. Itu hakim pun dah nampak. Hakim dah nampak jelas bahawa berlakunya pendakwaan terpilih. Ini pada pandangan saya lah.